Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak menerangkan lagi bab 3, wang bank dan pendapatan individu, yang mana hari ini kita fokus kepada penggunaan pendapatan individu dan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Standard pembelajaran kita 3.3.4 menjelaskan penggunaan pendapatan boleh guna individu dan 3.3.5 mengenal pasti dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan. Yang mana hari ini saya dah bagi tahu tadi, kita akan belajar tentang penggunaan pendapatan individu dan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Kita tengok dulu penggunaan pendapatan individu. Seperti yang kita dah belajar tajuk yang lepas, pendapatan boleh guna, kita dapat melalui jumlah pendapatan tolak dengan potongan wajib. Dan pendapatan boleh guna individu ini akan digunakan untuk beli barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Okey, perbelanjaan ini dinamakan perbelanjaan penggunaan. Jadi, pendapatan boleh guna yang kita setelah ditolak potongan wajib tu, itu pendapatan yang kita boleh belanjakan dan kita belanjakan ke atas perbelanjaan penggunaan. Dan sekiranya ada lebihan ataupun wang yang tidak dibelanjakan, maka ia dikenali sebagai tabungan. Ia boleh disimpulkan dalam formula di bawah. Pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan penggunaan campur dengan tabungan. Ataupun kalau awak dah belajar matematik, kita boleh pusing-pusingkan formula ini. Kalau kita nak cari tabungan, sama dengan pendapatan boleh guna tolak perbelanjaan penggunaan. Perbelanjaan penggunaan individu terdiri daripada perbelanjaan untuk membeli barang tahan lama. Apa itu barang tahan lama? Barang yang tempoh penggunaannya melebihi setahun. Biasanya barang kehendak, contohnya perabot kereta dan sebagainya. So, sebenarnya barang tahan lama ini kita boleh guna lama. Macam mesin basuh dekat rumah tu, kita guna 10 tahun, 15 tahun. Okay? Biasanya barang tahan lama ini barang kehendak. Sebab kita perlu biasa mahal. Yang kedua ialah untuk membeli barang tidak tahan lama. Tempoh penggunaannya singkat, kurang setahun. Biasanya barang keperluan makanan minuman. Okey, macam sawi dekat rumah tu, mak awak beli seminggu, 2 minggu je tahan. Tak boleh tahan lama. Okey, dan yang terakhir sekali untuk membeli perkhidmatan. Okey, kita ada dua perkhidmatan tetap yang mana terdiri daripada pendidikan dan pengangkutan ataupun utility, air, elektrik, semua tu, itu merupakan perkhidmatan tetap yang kita gunakan setiap hari. Dan ada juga perkhidmatan yang tidak tetap seperti pelancongan dan hiburan yang mana sekali-sekala je kita menggunakan perkhidmatan ini. Setahun sekali kita pergi melancong, sebulan sekali kita pergi tengok wayang, main bowling dan sebagainya. Okey, jadi wang yang ada tu, pendapatan boleh guna, kita boleh belanjakan untuk membeli barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan. Kita tengok tajuk yang kedua, faktor mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Antara faktor mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna ialah pendapatan, harga, pengiklanan dan pemasaran, barang pengganti, cita rasa dan segmen pasaran. Kita tengok faktor yang pertama iaitu pendapatan. Pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perbelanjaan pengguna. Yang paling penting kita tengok pendapatan. Peningkatan pendapatan akan memberi kesan positif kepada kuasa beli pengguna. Maksudnya semakin tinggi pendapatan pengguna, semakin tinggi kuasa beli pengguna, seterusnya meningkatkan perbelanjaan pengguna. Macam tu juga sebaliknya, penurunan pendapatan akan memberi kesan yang negatif.
kuasa beli akan turun dan seterusnya perbelanjaan pengguna pun akan menurun. Corak perbelanjaan pengguna yang berpendapatan rendah dan sederhana dan tinggi lebih tertumpu kepada perbelanjaan untuk pelancongan, hotel, restoran, pergi makan-makan, kan? Itu untuk pendapatan tinggi dan sederhana sebab dia ada duit lebih dan dia bolehlah pergi makan kat restoran, makan kat hotel, pergi melancong. Tapi golongan berpendapatan rendah lebih tertumpu kepada keperluan perumahan, makanan, elektrik, air dan sebagainya, keperluan yang lebih penting. Sebab mungkin pendapatan rendah, dia tak cukup duit untuk pergi melancong dan sebagainya. Kita tengok pula faktor yang kedua iaitu harga, yang mana perubahan harga barang perkhidmatan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Harga barang rendah, pengguna akan cenderung berbelanja lebih. Tapi kalau harga barang tinggi, pengguna cenderung mengurangkan perbelanjaan. Macam kita sebagai pengguna, kita lebih ingin membeli barang yang murah, berbanding barang yang mahal. Samalah konsep dia. Corak perbelanjaan pengguna tidak berubah sekiranya harga barang meningkat atau menurun kerana ia merupakan perbelanjaan asasi ataupun barang keperluan. Sebab makanan ini merupakan barang keperluan, jadi walaupun harga makanan ini naik ke turun ke, perbelanjaan pengguna tidak berubah. Naik pun orang beli, turun pun orang beli. Ini berbeza dengan barang perkhidmatan akan untuk barang kehendak. Barang kehendak ini semakin naik harga barang kehendak, kita akan mengurangkan pembelian terhadap barang kehendak tersebut. Faktor yang seterusnya ialah pengiklanan dan pemasaran. Pemasaran merupakan aktiviti menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna akhir. Aktiviti nak salurkan barang tu kepada kita. Dan pengiklanan pula satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan sesuatu produk untuk memujuk pengguna untuk beli barang tersebut. Kalau kita tengok sekarang, Instagram, Facebook, TikTok, ini semua merupakan internet yang mana semua orang ada. Dan sekarang ini pengiklanan melalui internet ini percuma dan sangat meluas digunakan. Jadi semakin banyak pengiklanan dan pemasaran di media-media sosial ini dapat mempengaruhi kita untuk membeli barang. Faktor yang keempat ialah barang pengganti. Kalau banyak barang pengganti, contohnya macam barang kehendak, dia banyak barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, pengguna akan menggantikan dengan barang lain sekiranya berlaku peningkatan harga. Contoh yang saya bagi kat sini, minuman bergas jenama X. Katakan jenama X, contoh Coca-Cola lah, naik harga. So, pengguna akan beli minuman berjenama Y, tukar kepada Pepsi. Sebab apa? Sebab Coca-Cola dah naik harga, orang tak nak beli Coca-Cola, orang akan beralih kepada barang pengganti yang lain, iaitu Pepsi. Tapi untuk barang yang kurang barang pengganti, macam barang keperluan, dia tak banyak barang pengganti. Jadi, semakin kurang barang pengganti, pengguna terpaksa membeli walaupun berlaku kenaikan harga. Macam contoh saya bagi ialah gula. Gula tak banyak barang pengganti. Yang ada dekat pasaran jenama Perai, jenama CNN. Apa? Tak ingat dah. Jenama Tesco. Jika gula naik harga, kita tengok gula ni tak banyak barang pengganti. Jika gula naik harga, kita tetap akan beli. Sebab itu je yang ada. Barang pengganti pun lebih kurang sama harga. Faktor yang terakhir ialah cita rasa dan segmen pasaran. Cita rasa mempengaruhi corak perbelanjaan sebab cita rasa manusia ni macam-macam. Tengok tu nak, tengok ni nak. Dan jadi kita akan berusaha untuk membeli barang yang kita nak tu. Itu cita rasa. Untuk segmen pasaran pula bermaksud membahagikan pasaran kepada sub-unit yang kecil berdasarkan kumpulan pengguna tertentu. So, contoh macam Pampers kanak-kanak tu. Pampers kanak-kanak sub-unit ialah kanak-kanak berumur antara 10 hingga
4 tahun. Okey, so itu subunit segmen pasaran. Yang mana segmen pasaran ini dapat mempengaruhi sasaran pasaran dia. Okey, jadi cita rasa dan segmen pasaran ini mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Itu saja penerangan saya pada hari ini. Diharap penerangan saya dapat membantu anak murid sekalian. Sekian, terima kasih.